Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk topik yang seterusnya 6.2 pergerakan dan pertumbuhan manusia. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ialah 6.2.1 menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. 6.2.2 menjanakan idea yang masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan seharian. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang dua standard pembelajaran lah. Okey, yang pertama kita pergi pada fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey. Okey, sebelum cikgu mulakan, okey, boleh tak namakan cikgu sendi-sendi yang kamu tahu pada tubuh badan manusia? Namakan. Boleh respon dekat chat tu. Apa nama-nama sendi yang kamu tahu pada tubuh badan manusia? Ataupun kalau tak tahu sendi, otot. Okey, respon kat chat. Kita nak tengok dulu. Okey, betul. Bagus. Bicep lagi. Ada lagi tak otot lain selain daripada bicep? Okey, tricep. Okey, sebenarnya dia bukan bicep dengan tricep saja. Sebenarnya banyak otot-otot yang lain lagi lah. Okey, otot yang memegang kamu punya tengkorak kepala. Okey, dan sebagainya tu banyak. Okey, ada nama-nama yang lain. Okey, bagus. Okey, sendi. Okey, nama-nama sendi yang kamu tahu? Okey, nama biasa je. Sebut je sendi, nama biasa. Cikgu nak tak perlu sangat yang kita nak belajar ni dulu. Okey, sendi. Okey, kat mana bahagian sendi ni? Bagi cikgu kedudukan ni. Cepat. Tangan luas sangat tu Zalika. Kat belah mana? Dekat bahagian mana? Okey, betul. Bagus. Siku. Lagi? Siku, lutut. Okey, pergelangan tangan. Okey, bagus. Lagi? Hadi tak nak respon? Okey, bahu, leher. Betul? Okey, kalau cikgu cakap sendi ni, kalau cikgu nak tanya sendi ni semestinya nak bergerak ke atau tak bergerak? Bergerak, okey, bergerak. Okey, dia boleh tetap tak? Dia boleh berada dalam keadaan tetap tak? Okey, jadi ramai yang jawab tak. Okey, jadi selepas ni akhir pelajaran saya nak kamu respon. Okey, tentang pergerakan tu Okey, pergerakan sendi. Okey, ini kita bincangkan yang pertama dulu ialah fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey. Okey, yang baru datang cikgu mohon tolong isikan link kehadiran Okey, fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, sendi merupakan tempat dua atau lebih tulang bertemu. Okey, itu dimasukkan dengan sendi. Okey, jenis-jenis sendi manusia adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, sendi bergerak. Contohnya sendi engsel pada siku. Okey, dan satu lagi sendi tak bergerak. Contohnya sendi pada tengkorak. Okey. Jadi boleh tak respon balik? Sendi tu semestinya bergerak atau tidak? Okey, jadi mana kalau kita tengok kes kita tadi, okey, kalau kamu cakap tadi, sendi ni ada yang tidak bergerak.
Okey, jadi itu antara contoh lah. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok jenis-jenis sendi yang ada pada tubuh badan manusia. Okey, kita start daripada bahagian tengkorak ni dahulu. Okey, kalau kita tengok kat bahagian sini, ini kita panggil dia sendi pangsi. Okey, bahagian bahu ni kita panggil dia sendi lesung. Okey. Okey, dekat bahagian ini kalau cikgu tak silap ni ialah cervix. Okey, dekat bahagian cervix ni. Ni bahagian cervix lah. Okey. Okey, jadi yang kat sini tu kat bahagian tulang punggung kita ni ada kita punya sendi lesung. Okey, kemudian ada sendi kondil. Okey, kemudian sendi data. Okey, dan kemudian ada sendi engsel. Okey, jadi ada 5 sendi pada tubuh badan manusia. Okey, kita tengok struktur sendi. Okey, biasanya struktur sendi ni dibalut oleh kapsul. Okey, dalam sendi tu terdapat membran sinovial atau synovium di sebelah dalam kapsul, okey, menghasilkan cecair sinovial. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini dalam membran ni ada satu sejenis cecair sinovial. Okey, jadi kalau kita tengok komponen sendi tersebut, cecair sinovial ni dia punya fungsi utama dia ialah sebagai bahan pelincir untuk mengurangkan geseran antara tulang sewaktu pergerakan. Okey, dan satu lagi cecair sinovial ni tugas dia ialah untuk membekalkan nutrien kepada rawan yang membalut hujung tulang. Okey, pernah tengok rawan haiwan tak? Boleh respon kat cikgu tak? Pernah tengok rawan haiwan tak? Lembut ke keras? Boleh respon kat cikgu? Okey. Lembut. Yang lain? Lembut. Okey, cikgu nak tanya sikit. Okey, kebanyakan betul lah tu. Okey, bagus. Lembut. Okey, kenapa rawan tu agaknya kalau kita tengok dia mesti lembut? Okey, kalau daripada segi sains sebenarnya kalau kita tengok rawan ni dia sebenarnya adalah tujuan utama dia ialah untuk mengurangkan geseran antara tulang lah. Okey, di dalam sendi sewaktu pergerakan. Okey, dan satu lagi kalau kita tengok rawan ni fungsi dia adalah sebagai cushion. Okey, kalau kita sebut cushion ni ialah untuk menyerap hentakan. Okey, biasalah kalau kita tengok manusia ni pergerakan dia pelbagai. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Okey, dan ada yang melakukan pekerjaan yang sangat kuat. Okey, kerap. Okey, jadi ni semuanya adalah fungsi-fungsi yang ada pada cecair sinovial dan juga rawan. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok kedudukan ligamen, tendon dan otot berantagonis. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, jadi kalau kita tengok ini bila kita sebut ligamen, okey, mana ia melekatkan tulang dan tulang. Okey? Boleh? Faham? Okey, tak apa. Ya. Okey, jadi mana bila sebut ligamen, okey, maknanya pelekatan antara tulang dan tulang. Okey, bila kita sebut tendon, ialah pelekatan antara tulang dan otot. Okey, jelas? Faham? Okey, jadi dapat tak bezakan antara ligamen dengan tendon tu? Boleh? Okey, cikgu minta respon dalam chat. Okey, jadi jelaslah Jadi cikgu minta tolong kamu tengok jangan kalau keluar dalam soalan dia minta kalau pelekatan antara tulang dengan tulang, jawapan dia mesti ligamen. Okey, kalau tendon ialah inilah tendon ni maksud dia macam ni. Okey, ni ialah otot.
Yang ini adalah tulang. Okey, ini adalah tendon yang melekatkan antara tulang dan juga otot. Okey, jadi kalau daripada segi maklumat kat sini, di dalam sendi tulang disambungkan dengan tulang yang lain. Okey, ini kita kenali dia sebagai ligamen. Okey, kemudian pergerakan tulang adalah disebabkan oleh pengecutan otot yang disambungkan kepada tulang melalui tendon. Okey, jadi tendon kat sini berlakunya pengecutan otot ni pada tendon seperti gambar ajar di sebelah. Okey, jadi kalau kita tengok tendon ni ialah tisu penghubung yang terdiri daripada gentian yang bersifat kuat dan kenyal. Okey, jadi dia mestilah, bila kita tahulah kalau dia melekat pada otot dan juga tulang, mestilah sangat kuat. Okey, jadi ini adalah tendon. Okey, hubung kait antara otot, tendon, tulang dan juga ligamen. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, ini adalah yang warna merah ni atau macam pink sikit ni ialah otot. Okey, ini adalah tendon. Okey, yang ini adalah tulang. Jadi, tulang dan otot akan dihubungkan oleh tendon. Okey, ini adalah tulang dan ini adalah tulang. Okey, yang ini adalah ligamen. Jadi, tulang maknanya yang menghubung, tisu penghubung dia adalah ligamen. Okey, kemudian kat sini ialah kita punya sendi engsel tadilah. Okey. Okey, kita tengok apa kriteria tentang ligamen, tendon dan juga otot. Okey, kalau kita tengok ligamen, okey, terdiri daripada tisu penghubung yang memaut di antara dua tulang. Okey, sifat utama kalau kita tengok kat sini, ligamen ialah liat, kuat dan kenyal. Okey, yang ketiga membolehkan ligamen memaut dua tulang secara kukuh. Okey, yang seterusnya membenarkan tulang digerakkan pada sendi dan akhir sekali menjadikan anggota badan tidak mudah terseliuh. Okey, jadi ingat balik, ligamen tu adalah tisu penghubung bagi tulang dan tulang. Okey, kita tengok yang seterusnya tendon. Okey, tendon. Okey, terdiri daripada tisu penghubung yang terdiri daripada gentian. Okey, memaut otot tulang ke tulang. Okey, bersifat kuat dan tidak kenyal. Okey. Okey, pengecutan otot tulang menghasilkan daya tarikan. Okey, daya ini akan dihantar ke tulang melalui tendon untuk menghasilkan pergerakan. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri penting yang ada pada tendon. Okey, otot terdiri daripada tisu gentian yang selari antara satu sama lain. Otot tulang wujud secara berpasangan dan melekat pada tulang. Okey, contoh otot tulang ialah bicep dan tricep. Okey, otot tulang berfungsi secara antagonis. Okey, seperti contoh, apabila satu otot mengecut dan satu lagi otot akan mengendur. Okey, maksud dia macam ni. Okey, kalau antagonis ni maknanya ada otot tadi pada dua bahagian. Jadi, dia mesti sifat dia berlawanan. Kalau satu tu dah mengecut, okey, tu satu tu akan rehat. Satu tu akan mengecut, satu lagi akan rehat. Atau kecut, satu lagi mengendur. Dia mesti lawan antara satu sama lain. Okey, dia tak boleh dua-duanya kecut. Okey, dua-duanya meregang, tak boleh. Okey, jadi itu yang dikatakan sebagai antagonis. Okey, konsep pergerakan. Okey, kita tengok fakta yang pertama. Otot pada rangka mengecut dan menggendur. Okey, untuk menghasilkan pergerakan. Okey, jadi yang ini kalau kita tengok contoh satu, apabila otot rangka mengecut, otot tersebut akan menarik tulang. Okey, jadi tulang ke arahnya. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok kat sini, kebanyakan proses ni adalah berkait rapat dengan tendon. Okey, kita tahu tendon tadi melekatkan otot dan juga tulang. Okey, kemudian kita tengok bila tulang hendak kembali kepada kedudukan asalnya, terdapat otot lain yang mengecut
untuk menarik tulang tersebut. Okey, jadi kat sini ada cerita pasal tentang sifat antagonis lah. Okey, pada otot. Okey. Okey, kemudian fakta yang kedua, otot rangka perlu wujud secara berpasangan. Okey, pasangan otot berantagonis. Okey, otot berantagonis terdiri daripada dua sel otot yang bertindak balas secara bertentangan. Okey, kan macam cikgu cakap tadi lah, dia berlawanan antara satu sama lain. Okey, otot-otot ini terletak di bahagian bertentangan pada suatu tulang. Okey. Okey, mana kalau otot tu satu dah berada di bahagian atas dan lawan dia mesti satu lagi mesti berada di bahagian bawah. Okey, sama jugalah atau kalau dah ada sebelah kiri mesti ada sebelah kanan. Jadi itu adalah sifat pasangan otot berantagonis. Okey, contoh otot. Okey, kalau kita tengok, okey, ni contohlah yang biasa kita bincangkan, bicep, tricep, dia ada lagi otot lain nama dia deltoid, flexor, extensor. Okey, banyak lagi lah nama-nama otot. Jadi siapa nak jadi doktor atau pakar bedah, dia kena tahulah otot-otot ni. Okey. Okey, ni dalam bentuk keadaan berantagonis. Okey, contract and relax, mengecut dan mengendur. Okey. Jadi dia mesti berlawanan antara satu sama lain. Okey, penerangan tindakan otot. Okey, proses membengkokkan tangan. Okey, yang pertama, okey, pengecutan otot bicep. Cikgu minta tolong salin. Okey, tak apa. Kalau tak nak salin pun tak apa. Kamu boleh tengok balik dekat nota ni dekat Google Classroom. Okey, dah buka Google Classroom belum? Siapa yang tak buka lagi? Dah. Okey, kalau cikgu bagi PBD melalui Google Classroom, susah ke senang nak buka? Alia seorang je kata susah. Yang lain semua senang lah. Okey, boleh lah nanti Alia cikgu bagi bentuk lain. Yang lain semua cikgu bagi bentuk ni lah. Dalam Google Classroom senang sikit, terus dapat markah je. Boleh? Semua boleh buka ke Google Classroom ni? Okey, Zalika kata boleh. Oh, okey. Ramai kata boleh Okey, jadi untuk sementara waktu cikgu bagi link terus je lah. Cikgu tak nak masukkan dalam Google Classroom. Nanti takut ada sebab apa? Google Classroom ni kadang-kadang dia punya masalah dia ada multiple sign in. Okey. Sebab apa? Kenapa jadi multiple sign in? Kadang-kadang kamu gunakan telefon tu, okey, kamu buka Google, email lain, lepas tu kamu buka yang apa lain, jadi dia tak boleh, kadang-kadang dia tak boleh nak baca. Jadi itu sebabnya kadang-kadang Google Classroom ni, okey, dia mesti masuk melalui delima, lepas tu masuknya kamu boleh pergi kena sign in banyak kali lah. Okey, baru kamu dapat. Tapi mesti gunakan MOE. Kalau kamu tak gunakan MOE, kamu tak boleh buka. Okey. Okey, kita terangkan balik proses membengkokkan tangan. Okey, fasa yang pertama, pengecutan otot. Okey, kemudian yang seterusnya akan berlaku tarikan tendon pada tulang radius ke atas. Okey, dan akhirnya lengan dibengkokkan. Okey, jadi ini adalah tendon. Ini adalah otot bicep yang mengecut. Okey. Okey, dan otot tricep yang mengendur. Okey, ini adalah kita punya tendon, tisu penghubung tadi. Okey, radius tulang bahagian atas, ulna di bahagian bawah. Okey, jadi berlakulah lengan dibengkokkan. Okey, jadi ini kena ingat dalam konsep dia apa tadi? Otot bicep dengan tricep ni bersifat apa dia? Bersifat apa tu? Satu kecut, satu kendur. Kita panggil bersifat apa tu? Boleh respon kat cikgu. Apa ayat dia tadi? Okey, ciri-ciri dia apa tadi? Satu ada otot bahagian atas, satu ada corak otot di bahagian bawah. Okey, ini bahagian atas, ini bahagian bawah. Okey, satu kecut, satu kendur. Okey, ini kita panggil sifat apa tu?
Syazmin, Zalika respon, yang lain tak respon ke? Rendah markah PBD ni. 3 orang je. Yang lain? Akmal tak nak respon? Bagus. Okey. Berantagonis. Okey, terangkan balik apa maksud antagonis ni. Terangkan pula. Apa maksud antagonis, otot berantagonis. Terangkan kat situ. Dalam chat tu. Apa maksud dia tadi? Saya tengok ada yang pasif kat sini. Baik respon. Ni pentaksiran berdasarkan pemerhatian. Okey, Daya bagus. Aktif Daya. Zalika pun sama. Aktif. Okey, Zalika dengan Syazmin. Okey, betul. Okey, itu penerangan yang jelas lah. Satu otot mengecut dan satu otot mengendur. Tapi kalau kita sebut antagonis ni, kalau boleh ikut apa yang Dayah terangkan lah. Syahmi pun terangkan ni. Okey, bertindak secara berlawanan macam umum Syahmi. Apa yang nak bertindak secara berlawanan tu? Apa yang bertindak? Jangan, cikgu minta bila kamu nyatakan sesuatu jawapan tu, jangan terlampau umum. Okey, apa yang bertindak secara berlawanan? Kalau cikgu baca, cikgu faham lah. Okey, jadi dia mesti, kita kena sebut, dia mesti ada subjek. Okey, apa dia punya predikat dia. Okey, jadi subjek dia otot lah. Okey, predikat dia, perbuatan dia ialah bertindak secara berlawanan, bertindak secara bertentangan. Okey, jadi tolong ingat bila kita jawab soalan sains ni, jangan jawapan kita tergantung. Okey, boleh ni, faham? Jelas tak ni? Okey. Okey, setakat ni proses membengkokkan tangan. Okey, jelas Cikgu harap jelas lah. Okey, ingat je jadual ni. Okey. Okey, bukan jadual ni. Apa ni? Proses pergerakan ni. Okey, kalau kita panggil dalam carta iThink, kita panggil apa tu? Kalau kita nak buat, kalau katakan cikgu suruh tiba-tiba maklumat ni buat dalam bentuk iThink, apa tools yang kita nak gunakan dalam peta iThink? Peta alir lain? Ada lagi tak? Okey, betul lah tu. Peta alir. Okey, kalau peta alir ni kita nak buat macam mana? Dia punya isi dia. Okey, kalau macam ni, macam mana isi dia? Pergerakan dia. Dia mesti 2, kemudian turun 1. Betul? Kalau kata kita nak buat 2, 2, 2, 2, 2. Kalau kita nak buat 3, 3, 3, 3, 3. Okey, jadi dia bergantung kepada maklumat yang kita perolehi lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Proses meluruskan tangan. Okey, jadi samalah kat sini. Kalau kamu tengok struktur kat sini ialah ada otot tricep, ada otot bicep, ada tendon, ada ulna. Ingat ulna ni, ulna dengan radius ni, ingat tulang yang atas dengan tulang yang bawah tu. Jadi tolong ingat tu. Okey, jadi selalu kat sini yang rajin patah tangan ni kat sinilah, antara radius dan ulna. Okey, jadi proses dia, pengecutan otot tricep. Okey, kemudian tendon menarik tulang ulna ke bawah dan seterusnya lengan diluruskan. Okey, ini adalah proses meluruskan tangan. Okey, masalah berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama, contoh-contoh masalah kalau kita tengok kat sini, kecederaan pada otot dan sendi. Okey, biasanya ni berlaku jika seseorang tu menjalankan aktiviti atau aktiviti fizikal yang sangat kuat lah. Okey, jadi contohnya kita boleh tengok atlet bersukan, orang yang berkebun, okey, lepas tu orang yang membina bangunan. Okey, ni semuanya adalah yang kita katakan aktiviti yang sangat aktif. Okey.
Okey, jadi kalau kita tengok yang seterusnya, kekejangan otot. Okey, kemudian koyak pada ligamen dan juga tendon. Okey, serta otot lah. Okey, ingat je kalau biasanya kalau kita sebut tentang otot ni, biasanya kita akan otot, ligamen, tendon dan juga sendi, dia berkait rapat antara satu sama lain. Okey, kemudian yang kedua ialah sakit lutut. Okey, ini adalah yang kes yang menyebabkan sakit lutut ni, kekurangan cecair sinovial dalam sendi. Okey, soalan cikgu, apa fungsi cecair sinovial dalam sendi? Tulis kat chat. Apa fungsi cecair sinovial dekat sendi? Bat, respon. Apa fungsi utama dia? Okey, betul. Nutrien, T-R-I-E-N. Nutrial pun boleh lah. Nutrial tu macam orang putih sikit. Okey, melicin dan membekalkan nutrien. Okey, betul. Bagus. Okey, lain? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Okey, jadi betul lah ni. Syazmi betul. Okey, Hidayah pun respon betul. Nurim betul lah. Okey, tahniah. Okey, kemudian kehausan rawan pada sendi. Apa fungsi rawan? Apa fungsi rawan? Kita baru bincang tadi. Sekejap je lagi. Sekejap je tadi. Apa fungsi rawan? Mengurangkan geseran. Okey, lain? Pelindung terhadap sendi. Okey, sendu. Peranjat juga cikgu sendu ni kan. Sendi Okey, lain? Okey, biasanya yang paling baik sekali kalau kita nak cerita pasal rawan ni, cushion untuk menyerap hentakan. Okey, penghubung antara tulang bukan rawan, Syami. Itu adalah kalau kita nak sebut tulang ni, dia ada dua lah, sama ada ligamen atau tendon. Okey. Okey, ada berapa tisu penghubung? Saja dah sebab Syami dah tanya kat sini. Ada berapa tisu penghubung pada tulang? Jenis dia. Respon sikit kat cikgu. 3. Okey. Dayah sebutkan, Dayah 3. Apa dia? Yang lain pun respon juga. Ligamen, tendon dan otot. Okey, cikgu tak nak cakap dulu betul atau salah. Yang lain? Ligamen, tendon dan otot. Okey, lagi. Yang lain? Tendon, otot dan ligamen. Okey, betul lah tu. Okey, jadi setujulah. Jadi ingat, kalau yang paling senang kalau kita nak ingat ialah kita punya 3 tu lah. Okey, ligamen, tendon dan juga otot. Okey, ni semuanya adalah kita punya tisu penghubung. Okey, setakat ni okey? Boleh? Semua faham ke ni? Ini kita macam jadi doktor sikit. Okey? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, contoh-contoh masalah yang lain ialah penyakit artritis. Okey, ini ialah keradangan dan kekakuan pada sendi. Okey, apa maksud radang? Apa maksud radang? Boleh respon kat chat? Cikgu nak tahu. Apa maksud radang? Okey, tahu ke tak tahu radang? Jangkitan kuman. Okey, lain? Dia tak semestinya kuman. Okey. Lain? Bengkak atau benjol. Okey, lain?
Okey, kalau saya keradangan ni saya lebih prefer pada ayat dia jangkitan. Okey, jangkitan Okey. Okey, jelas ni. Siapa yang tak faham, boleh faham tu apa cikgu cakap ni? Okey, jadi saya tak nak kamu dengar radang-radang tapi tak tahu apa maksud radang tu apa. Okey, keradangan dan kekakuan pada sendi. Okey, apa maksud kekakuan? Kaku lah. Sebab dia tambah ke dan an tu. Apa maksud kekakuan? Okey, respon cepat. Tak bergerak. Okey, lagi? Okey. Bagus. Okey. Frost. Frost. Sejuk. Okey. Okey. Betul lah. Okey. Hidayah jangan gunakan frost Hidayah Gunakan ayat lain Okey. Okey. Jadi kita tengok kat sini betul lah kamu respon tadi tentang kaku ni kekakuan ni maknanya dia tidak boleh bergerak, statik dan sebagainya lah. Okey. Okey, terdapat pelbagai jenis arthritis. Okey. Okey, dianggarkan lebih daripada 100 jenis. Okey, jadi kita akan bincangkan kat sini hanya 2 jenis arthritis saja, iaitu yang pertama osteoarthritis. Osteo ni tulang lah. Okey, kerosakan rawan yang disebabkan oleh kerosakan semula jadi melalui proses penuaan atau kecederaan. Okey, jadi maknanya kalau orang tu tua, okey, berlakulah osteoarthritis. Okey, tapi kalau katakan orang tu tak cedera, okey, tak tua, okey, dia juga boleh mengalami osteoarthritis. Okey, ingat jangan osteoarthritis ni kamu ingat hanya orang tua je kena, orang muda pun boleh kena. Okey, orang muda kena dia sebab apa? Sebab apa? Muda tu tak adalah kata muda macam bayi-bayi kamu lah. Okey, mana muda tu mungkin disebabkan oleh apa ni? Aktiviti fizikal dia yang terlampau banyak. Okey, itu juga boleh mengalami proses osteoarthritis. Okey, kemudian yang kedua ialah rheumatoid arthritis. Okey, yang ini kalau ingat je rheumatoid ni, ini adalah sistem imun badan yang menyerang tisu badan seperti membran sinovial, tulang dan rawan dan yang ada kat sendi. Okey, maknanya tiba-tiba pula sistem imun ni sepatutnya dia nak protect tubuh badan manusia ni daripada serangan penyakit, jangkitan kuman, jangkitan mikroorganisma, tapi dia dah buat terbalik pula. Dia pergi serang apa yang ada pada tubuh badan manusia lah. Okey, jadi itu kita panggil dia rheumatoid arthritis. Okey, jadi ingat je belakang dia tetap sama arthritis, cuma beza di bahagian pangkal depan itu saja, osteo dan rheumatoid. Okey, kita tengok kecederaan pada otot dan juga sendi. Okey, ini yang doktor kata ni kecederaan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap ketiga dia punya muscle dia tu putuslah. Okey, yang ni berlaku kat mana ni? Dia boleh berlaku di ligamen, tendon dan juga otot. Dia tak adalah besar sangat, tapi kalau macam ni biasanya otot-otot ni ada banyak otot, tapi hanya ada otot-otot yang tertentu dia akan berlakunya muscle tear. Jadi maknanya koyak lah. Biasa kalau orang-orang lelaki ni cakap dia otot koyak ni dia tengok lah tahap 1, tahap 2, tahap 3 lah Okey, jadi kalau kita tengok daripada pandangan dia dia macam ni ni makna koyak kat sini lah. Okey, jadi dia peringkat mana? Dia tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan sebagainya. Jadi kat sini biasanya dia akan menjalankan proses pembedahan untuk memperbaiki otot yang koyak tersebut. Okey, jadi kita yang paling takut sekali bila tahap 3. Okey, kemudian sakit lutut. Okey, jadi kita tengok kat sini cartilage dah semakin nipis atau rawan. Okey, cecair pun semakin berkurangan. Okey, kadang-kadang sakit lutut ni bukan setakat rawan saja, dia boleh juga ada knee arthritis. Okey, koyak. Okey, patella tu. Okey, patella ni maksudnya tempurung lutut lah.
Okey, ada masalah, ada rasa sakit dan sebagainya, hurung lutut ni. Kemudian berlakunya kecederaan pada ligamen, dan sebagainya. Jadi yang ni kalau cikgu tunjuk kat sini ni macam luas sangat. Jadi kamu sebutkan 2 atau 3 jenis pun dah betul. Jadi apa yang kamu kena buat? Kalau when to see a doctor for a kneecap injury ni biasanya yang kita panggil tempurung lutut, betul lah. Jadi biasanya dia macam mana tau, kita nak tahu kita sakit dekat bahagian lutut ni. Yang pertama, dia punya sakit tu sakit dan bengkak tu mesti melebihi 48 jam lah. Itu sakit lutut. Jadi kemudian kamu boleh dengar ada bunyi. Kemudian kalau kamu tengok pergerakan lutut kamu adalah tidak stabil. Jadi makna patutnya dia lurus tapi kamu tengok dia bengkok. Jadi apabila bengkok ni maknanya dia masalah lutut ni tak mampu untuk tahan berat badan kita lah. Kemudian yang seterusnya, jadi inilah yang kita kata tidak boleh bergerak keras dan sebagainya. Ini adalah kesan-kesan daripada kecederaan atau sakit lutut dan sebagainya. Yang seterusnya, kita tengok kat sini, ini ialah osteoarthritis. Jadi kita tengok tulang ni bermasalah. Nampak ni? Mungkin ada dia punya kalsium dia dah berkurang dan sebagainya lah. Jadi yang ini dia bergantung kepada sifat sifat apa tadilah, sifat yang disebabkan oleh sifat fizikal dia tadilah. Fizikal, umur, dan sebagainya. Osteoarthritis. Ini adalah rheumatoid arthritis. Ingat dia sistem imun tu menyerang tadi sendi-sendi rawan, dan sebagainya. Jadi tangan tu jadi macam ni. Bengkok dan sebagainya. Biasanya serang pada orang tua lah. Kejaya berkaitan dengan masalah pada sendi dan otot. Yang pertama ialah pakar ortopedik. Merupakan doktor pakar atau pakar bedah perubatan yang khusus untuk merawat masalah yang berkaitan dengan sistem otot rangka. Menawarkan penyelesaian masalah berkaitan dengan sendi dan otot melalui penggunaan ubat, pembedahan senaman dan kaedah yang lain. Biasanya kebanyakan pakar ortopedik ni dia akan bekerja di hospital dan juga klinik doktor pakar. Jadi ni dia pakar tulang lah. Dia boleh bincangkan apa masalah pada manusia tu. Kalau melibatkan sendi, tulang dan sebagainya. Kemudian ahli fisioterapi. Ni biasanya kita panggil dia jurupulih perubatan lah. Merupakan jurupulih perubatan anggota yang terlatih dalam fisioterapi, iaitu satu cabang dalam perubatan untuk menjaga atau pemulihan fungsi fizikal pesakit. Biasanya kat sini kalau kita tengok ni biasanya orang yang dah lepas patah kaki, tulang, jadi biasanya dia kena pergi fisioterapi. Nak tengok pergerakan tulang dia tu macam mana dan sebagainya. Boleh dibantu atau tidak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menawarkan rawatan bagi kecederaan, penyakit dan masalah melalui kaedah fizikal seperti senaman, urutan, manipulasi dan rawatan yang lain. Jadi ini pun sama juga, dia sama juga dengan doktor. Berada di hospital, klinik dan juga klinik lah. Klinik ni biasanya kalau fisioterapi ni biasanya melibatkan tulang ni, kita panggil dia ortopedik dekat klinik pakar ortopedik. Jadi ni antara contoh lah. Satu lagi kalau kita tengok fisioterapi ni biasanya dia sentiasa attach dengan tim-tim sukan lah. Jadi kalau ada ahli atlet atau pemain bola atau pemain sepak takraw atau pemain saya kisahlah sukan sekalipun, jadi ahli fisioterapi ni yang akan membantu untuk memulihkan anggota badan dia balik, kaki, tangan dan sebagainya. Kemudian ahli cryopractor. Kadang-kadang cikgu panggil ni cryopractic
Okey, merupakan pengamal perubatan komplementari, mempraktikkan teknikal perubatan alternatif yang memfokuskan pada diagnosis dan rawatan bagi masalah otot dan saraf. Okey, terutamanya yang berkaitan dengan tulang belakang. Okey, menawarkan rawatan bagi mengurangkan kesakitan yang dialami oleh pesakit dan membaiki fungsi badan pesakit. Okey, pengajaran diberi kepada pesakit tentang cara untuk menjaga kesihatan melalui senaman ergonomik. Okey, ni macamnya kedudukan lah. Cara duduk yang betul, cara yang berdiri dengan betul, tidur dengan betul. Okey, ergonomik tu lah. Okey, dan terapi yang lain untuk merawat sakit tulang belakang yang dialami oleh pesakit. Macam contoh kalau kita nak tidur, okey, kalau biasanya chiropractor ni dia suruh kita letak cushion dekat kaki, okey, jadi tidak membebankan tulang belakang dan sebagainya. Okey, jadi itu antara contoh lah. Okey. Okey, lazimnya bekerja di klinik persendirian. Okey, pernah tengok video orang betulkan tulang ni tak? Pernah tengok tak? Boleh respon kat cikgu tak? Atau benda yang baru bagi kamu? Okey, bagi cikgu satu nama orang Malaysia ni yang sangat famous chiropractic ni. Siapa nama dia? Dia ramai sebenarnya, tapi ada satu ni dia sangat famous kat Malaysia. Sampai orang-orang luar negara pun orang cari dia. Siapa dia? Betul? Orang Cina? Betul Syazmi? Siapa nama dia? Dulu kalau tak ada dia ni, orang tak tahu pasal chiropractor ni. Chiropractic ni. Siapa nama dia? Okey, nama dia, ejaan dia C-H-R-I-S, Chris. Okey. Jadi dia ni orang yang famous lah. Okey, Chris ni. Jadi chiropractor, dia biasanya dia akan betulkan frozen shoulder, lutut, patah pun kadang-kadang kalau macam dislocate, okey, mana tulang dekat bahagian bahu kita ni terkeluar, dia pun boleh buat. Ni semua ahli chiropractor boleh buat lah. Okey, biasanya kalau dekat Malaysia ni kita panggil dia pusat rawatan tulang. Okey, itu antara ni lah. Pusrato. Okey, jadi ini adalah di bawah ahli chiropractor. Dia betulkan balik tulang tu lah dan sebagainya. Okey. Okey, pola pertumbuhan manusia. Okey, bila kita sebut pertumbuhan manusia, okey, dia adalah satu proses yang kekal, ia tidak berbalik dan berlaku pada kadar yang berubah-ubah. Okey, jadi kalau kita nak ceritakan tentang pertumbuhan manusia ni, biasanya dia akan melibatkan dua parameter yang utama lah. Satu ialah ketinggian dan satu lagi ialah jisim berat badan lah. Okey, jisim badan Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya, pertumbuhan manusia tu berlaku apabila perubahan bentuk badan dan fungsi sistem dalam badan seperti sistem rangka, otot dan pembiakan telah berubah. Okey, jadi ini antara contoh, okey, bila berlakunya pertumbuhan pada manusia. Okey, jadi ingat keluk pertumbuhan ni, okey, semuanya sama, tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Okey, jadi ini kita bincangkan ialah peringkat-peringkat yang ada pada keluk pertumbuhan manusia. Jadi peringkat yang pertama kita panggil dia peringkat bayi. Okey, baby Okey, kemudian peringkat kanak-kanak, okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil children. Okey, kemudian peringkat remaja, okey, kita kenali sebagai adolescent. Okey, kemudian peringkat dewasa, peringkat tua. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mana ada 5 peringkat keluk pertumbuhan. Okey, kita tengok yang pertama, bayi.
Okey, bayi biasanya kita akan kata dia punya julat umur dia ialah 0 hingga 3 tahun. Esok bila umur bayi tu 4 tahun, kau jangan cakap bayi lagi. Dia tak bayi dah tu. Okey, maknanya dia dah jatuh kategori peringkat kanak-kanak. Okey, jadi peringkat kanak-kanak ni kita katakan 3 hingga 13 tahun. Okey, 13 hingga 20 tahun ialah remaja. Okey, 20 hingga 65 ialah peringkat dewasa. Lebih daripada 65 tahun atau berada di atas 65 tahun tu kita dah panggil dia sebagai peringkat tua. Okey, boleh hafal tak ni? Apa formula dia? 03 13 13 20 65 ke atas. Okey, boleh? Faham? Tulis dial nombor telefon kat cikgu. 03 3 13 13 20 20 65. Okey, 65 ke atas. Okey, boleh hafal tu nombor telefon tu. Untuk peringkat pertumbuhan. Okey. 0 hingga 3 tahun, bayi. Okey, 3 hingga 13 tahun, kanak-kanak, 13 20. Okey, remaja 20 hingga 65, dewasa 65 ke atas. Maknanya itu adalah pertumbuhan bagi peringkat tua, umur bagi peringkat tua. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu stop kat sini dulu. Ada apa-apa nak tanya? Ada? Tak ada? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, cikgu rasa jelas lah kan. Peringkat ada 5, lepas tu kena ingat peringkat bayi tu berapa umur dia, peringkat kanak-kanak tu berapa julat dia, remaja, dewasa, orang tua. Okey, jadi ini semuanya julat-julat yang kamu kena ingat. Okey, okay, kita tengok bayi ni dulu. Okey, bayi ni kalau kita tengok kelok dia semakin naik je. Okey, kadar tindak bala dia cepat je. Ini kita panggil dia pertumbuhan pesat. Okey, bila masuk je peringkat kanak-kanak, kita nampak dia little bit slow. Perlahan. Okey, jadi pertumbuhan perlahan. Okey, tapi bila masuk sahaja 13 ke 20 tahun ni, mulalah berlaku pertumbuhan pesat. Okey, soalan cikgu. Kenapa berlakunya pertumbuhan pesat pada peringkat remaja? Kenapa agaknya? Boleh respon dalam chat? Kenapa tidak berlaku pada 03 tahun? Kenapa tak berlaku pada 3 ke 13 tahun? Tapi ada juga, dia tak semestinya 13 tahun. Tapi kadang-kadang 12, 11 pun ada lah. Tapi dia jantina berlainan. Okey. Jadi kenapa berlaku pertumbuhan pesat pada peringkat remaja? Boleh respon kat cikgu tak? Respon sikit. Lain. Syazmi aja seorang respon ni. Cikgu dah nampak dah grup ni ada peserta aktif, ada peserta pasif. Cikgu dah ulang dah tadi, yang bagi lewat masuk cikgu dah kata proses pentaksiran, okey, dia paling common sekali pun ialah pemerhatian. Okey, jadi besok kalau orang tanya dengan cikgu, okey, macam mana Cikgu Azman taksir? Jadi ni antara contoh ni lah, apa yang kamu type dekat sini ni adalah pemerhatian. Maknanya kamu tu berkembang, bukan senyap saja. Senyap ni kita nak buang ni, kumpulan senyap ni, tapi rupanya dia bukan tahu, tapi dia tidak tahu. Okey. Baik respon. Okey. Boleh ni, faham? Okey, jadi cikgu minta tolong Jadi jawapan yang kamu bagi ni semuanya betul. Okey, soalan cikgu yang seterusnya. Lelaki dengan perempuan, siapa yang dulu akil balik? Cepat perempuan kan? Okey.
Okey, perempuan. Betul. Okey. Lelaki tu bila agaknya? Agak-agak dalam umur dia berapa tu? Lelaki. 13, 17. 17 tu macam rewat sikit tu, Syazmi. 13 ke atas. Dia ada macam julat berhenti dia juga. Okey, biasanya kalau lelaki ni 14, 15 lah. Tu yang paling baik. 14, 15. Kalau ada juga yang paling lewat pun 16. 16 pun tak sangat lah. Dia mesti 15 plus saja. Okey, kat situlah berlakunya akil balik. Tapi bolehlah kita cakap 13 hingga 16 tahun. Okey. Okey, jadi perempuan kadang-kadang dia boleh kadang-kadang 10, 11, 12 pun dah boleh dah. 13 pun boleh. 13 tu agak dah lewat sikit bagi perempuan. Okey. Okey, jelas? Okey, jadi pertumbuhan pesat. Okey, apa yang kamu respon kat cikgu ni semua betul. Okey, kemudian bila dah masuk peringkat dewasa, dia macam decline. Okey, makna dia dah macam dah tak ada nampak pertumbuhan pesat kat sini. Okey, jadi kat sini kita tengok, kita boleh katakan ini adalah boleh kita katakan apa ni? Hampir sifar. Hampir sifar. Jadi jangan kamu kena fikirlah. Jadi kalau kata siapa nak tinggi, siapa nak yalah tinggi lah. Contoh macam contoh tinggi. Jadi makna ratio dia adalah antara 13 ke 20 tahun lah. Kamu kena usahakan. Okay, jaga pemakanan, ambil banyak kalsium dan sebagainya. Kat situlah berlakunya pertumbuhan pesat. Tapi bila dah masuk macam umur cikgu ni, tak ada lagi dah pertumbuhan pesat. Dia dah statik. Okay, dia dah sifar. Okay, tak boleh lagi dah. Tak boleh ada pertumbuhan lagi dah. Okay, kat situ ialah peringkat dewasa. Okay, tapi bila peringkat tua, okay, jadi oleh kerana dah terlampau lama sangat berada di parastatik, okay, dia akan berlakunya pertumbuhan negatif. Jadi kembali macam bentuk orang macam bayi balik lah. Okay, jadi tu antara contoh lah, tapi tak adalah macam bayi, tapi dia macam pertumbuhan dia dah decline. Okay, jadi semakin berkurangan dan sebagainya. Okay, kita tengok. Okay, bermula daripada bayi baru lahir sehingga kira-kira 3 tahun, pesat pembahagian sel berlaku dengan aktif. Okey, kemudian peringkat kanak-kanak yang berumur 3 hingga 13 tahun. Okey, berlaku perlahan berbanding semasa peringkat bayi. Kadar pertumbuhan kanak-kanak lebih cepat, lelaki lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Okey, peringkat remaja berumur 13 tahun hingga 20 tahun. Okey, pesat sehingga umur 15 tahun. Cikgu cakap tadi lah, 16 tahun tu dah agak lewat sikit. Tapi dia biasanya dalam 15. Okey, kepesatan pertumbuhan bagi remaja perempuan berkurang pada umur 18 tahun. Okey, jadi kemudian manakala lelaki remaja pertumbuhan berkurangan pada umur 18 hingga 20 tahun. Maknanya lebih kurang masa kamu katakan kamu berada dekat universiti dan sebagainya. Okey, peringkat dewasa yang berumur 20 tahun hingga ke 65 tahun, kalau kita tengok kat sini, macam cikgu cakap tadi, statik lah. Mana tiada pertumbuhan. Jadi ini kita boleh katakan pertumbuhan sifar. Kadang-kadang ada juga panggil minimum dan hampir sifar. Tapi kalau cikgu senangnya, kalau peringkat dewasa ni, dia punya kata kunci dia ialah pertumbuhan sifar. Tak ada. Okey. Jadi pertumbuhan bagi dewasa lazimnya akan kekal dan hampir sifar sehingga peringkat tua kecuali bahagian-bahagian yang tertentu seperti kuku, kulit dan juga rambut tinggi dan apa semua ni dah tak ada dah. Okey, kemudian peringkat yang seterusnya ialah peringkat tua yang berumur 65 tahun dan ke atas. Okey, ini kita kenali sebagai pertumbuhan negatif. Okey, pengurangan ketinggian dan penurunan fungsi sistem badan secara keseluruhan. Pertumbuhan hampir berhenti sepenuhnya, saiz badan berkurangan. Okey, kulit muka mengering dan otot mengecil. Mengecut lah. Okey, jadi ini adalah pada peringkat tua lah, 65 tahun ke atas. Okey, jadi cikgu minta tolong kamu kena hafal benda ni. Fakta-fakta ni. Hafal, faham. Saya tak suka sangat hafal. Saya nak ialah kalau boleh kamu faham. Okey.
Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tentang pertumbuhan? Okey, boleh faham? Jelaslah, dia macam straightforward sangat. Okey, boleh Okey, kita tengok pola pertumbuhan antara lelaki dengan perempuan. Okey, kita nak berhenti dekat checkpoint ni dulu. Okey, ada berapa peringkat pada pertumbuhan manusia? Type kat chat tu. Okey, bagus. Ada 5. Okey. Okey, kategori umur bagi peringkat tua. Berapa? Okey, checkpoint yang seterusnya. Peringkat manakah mengalami pertumbuhan sifat? Respon? Pertumbuhan sifat. Syazmi je seorang. 4, Hidayah 4, 65. Okey, jawapan dia okey. Peringkat yang keempat, cikgu setuju. Okey, peringkat keempat tu apa, Hidayah? Okey, bagus. Okey. Okey, peringkat umur 13 hingga 20 tahun. Okey. Kadar pertumbuhan dia macam mana? Okey, 3 hingga 20 tahun. Okey, bagus. Okey. Okey, pertumbuhan pesat selain daripada peringkat remaja, kat mana lagi berlaku pertumbuhan pesat? Okey, bagus. Okey, checkpoint yang seterusnya. Cikgu Azman ada seorang anak yang berumur 4 tahun. Okey. Okey, 4 tahun. Okey. Jadi, kategori manakah anak Cikgu Azman? Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas Okey, apa yang cikgu tanya checkpoint-checkpoint ni adalah antara contoh-contoh soalan yang boleh ditanya dalam soalan pertumbuhan manusia. Okey, jelas? Okey, saya rasa nampak cekap dah kamu menjawab tu. Okey, ada walaupun ada yang masih diam, tapi cikgu minta tolong lain kali aktif. Macam ni lah kita nak pembelajaran kita tu nampak perkembangan dia. Okey, saya tak nak senyap. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, pola pertumbuhan antara lelaki dengan perempuan. Okey, ini adalah pola dia. Okey, jadi yang ini kalau dulu masa zaman cikgu saya ajar dulu, ini dia panggil macam main police entry lah. Police entry tu apa tu? Apa permainan police entry?
Tahu tak ni? Pernah main tak? Kerja apa? Kerja Syazmi? Kerja apa tu? Wah, ni anak murid cikgu kerja pencuri. Siapa yang kerja pencuri tu? Betul. Polis kerja pencuri. Polis entry kan. Okey. Baguslah. Jadi saya ingat zaman kamu ni tak main lagi dah polis entry ni. Main ke? Pernah main ke? Okey, bagus. Okey, jadi cikgu rasa okey lah. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok ni, okey, main kejar mengejar lah ni. Okey, antara lelaki dengan perempuan. Okey, jadi kita tengok okey penerangan dia. Bermula daripada lahir hingga berumur kira-kira 4 tahun. Okey, 0 hingga tahun tadi pertumbuhan apa tadi? Okey, bagus. Okey. Jadi maknanya peringkat kat sini ada sedikit peringkat bayi dan ada sedikit peringkat bayi tu keseluruhan, ada sedikit pada peringkat kanak-kanak. Okey, jadi kita boleh katakan perbandingan kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah sama. Okey, itu maknanya 0 hingga 4 tahun. Mana kat sini kita pengukuran dia adalah dua peringkat tadi, ialah satu bayi, satu adalah kanak-kanak. Sedikit sajalah kanak-kanak tu. Okey, jadi pertumbuhan dia lebih kurang sama. Okey, tapi apabila dia mencecah umur 4 hingga 12 tahun, okey, kadar kepesatan pertumbuhan kanak-kanak lelaki lebih cepat daripada kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Okey. Okey, kemudian yang ketiga kita tengok peringkat remaja yang berumur 12 tahun hingga 14 tahun, kadar pertumbuhan remaja perempuan lebih cepat daripada kadar pertumbuhan remaja lelaki. Okey, kat sini kita tahu perempuan akan mengalami akil baligh yang lebih awal daripada lelaki. Okey, kemudian yang terakhir sekali peringkat remaja berumur 14 tahun hingga 18 tahun. Okey, minimum ketika remaja mencapai atau menghampiri tinggi maksimum pada umur 18 tahun. Okey, jadi 18 tahun tu makna dia masih lagi di peringkat remaja tapi dah kita panggil sebagai lewat remaja. Okey, 18, 19, 20, tu peringkat lewat remaja lah. Okey, jadi sebab dia nak mengalami proses yang seterusnya adalah pada peringkat dewasa. Okey, jadi dewasa statik, dah tak ada apa perubahan. Jadi graf ni kalau kita tengok yang naik sikit sini biru dulu adalah lelaki sebab dia tua, lepas tu dia akan berkurangan sebab perempuan dah mula akil baligh, naik balik dan akhirnya kedua-duanya adalah sama. Okey, fakta. Okey, pada peringkat remaja, satu peringkat pertumbuhan manusia yang penting yang melibatkan perubahan dalam bentuk badan, okey, dan permulaan fungsi bagi sistem pembiakan dikenali sebagai akil baligh berlaku. Okey, jadi perempuan 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun, lelaki 14 ke 15 tahun. Okey, remaja perempuan lazimnya mengalami akil baligh berumur 12 tahun. Okey, lelaki biasanya dalam lengkungan 14 tahun. Okey, penilaian. Okey, salin soalan. Okey, bila dah siap tulis dah. Ingat, latihan ni buat di buku mana ya? Bagus. AC, account 2. Okey. Jangan buat dalam buku account Buat dalam buku sains. Okey, bagus.
Okay, siapa yang dah siap cakap dah Okay, Zalika dah siap. Okay, Zalika ada soalan nak tanya? Okay, siapa yang dah siap tu ada soalan nak? Tak nak tanya? Okay, apa beza antara tak dan tak ada? Okay, dah. Okay, bagus. Okay, ada cikgu. Okay, okay. Boleh lah. Okay. Okay, last. Yang ni tak payah salin. Okay, jawab yang pertama. Namakan peringkat pertumbuhan manusia pada kadar pertumbuhan yang berikut. Bukan buah tu lah, pertumbuhan yang berikut. Okey, yang pertama tak apa. Kadar pertumbuhan negatif. Respon. Semua orang. Siapa tak respon, cikgu tak bagi markah. Nak check ni siapa yang belum ni. Syazmin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada short lagi ni. Ada yang tak respon lagi tu. 3 orang lagi tu. Okey, yang kedua. Kadar pertumbuhan sifar. Okey, cikgu perhatikan je, ada yang tak nak respon lagi. Okey, last. Kadar pertumbuhan pesat. Zalika dengan Syazmi dia dah tahu buat silap. Kan bagus. Repair balik. Jangan gopoh. Okay. Slow and steady. Tapi biar jawapan kita betul. Okay. Okay. Jadi cikgu puas hatilah dengan kelas hari ni. Respon pun bagus. Walaupun ada yang tak respon. Okay. Jadi cikgu harap kelas-kelas yang seterusnya nanti kamu respon dengan lebih baik. Okay. Ada apa-apa soalan nak bertanya? Type dekat chat tu. Okey. Tak ada. Okey. 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 Penilaian kelas. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu gunakan 5 jari 5 jari 5 jari tu markah penuh kelas lah. Okey. Kalau ikut kamulah, saya tak nak tentukan apa. Okey, jadi mana 5 jari tu kelas, 5 jari tu maknanya kelas tu kamu faham lah. Okey, mana kalau kurang jari tu cikgu tahulah kelas tu semakin berkurangan. Okey. Okey, saya nak ada 11 orang kat sini. Okey, boleh respon? Okey, macam mana kadar kefahaman kamu hari ini? Okey, dengan gunakan nilai 5 jari tu.
Kalau ada ikon 5 jari pun boleh lah. Okay. Baru seorang, tinggal lagi 10. Okey. Okey, jadi kalau cikgu tengok rata-rata ada berapa orang kita ni? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 lagi cikgu tak nak tutup kelas. 2 orang lagi tak respon cikgu tak nak ni. Tak nak tutup kelas. Lepas ni kita sambung topik baru. 2 orang lagi tu. Baik respon. Kawan-kawan lain check. Siapa yang tak respon lagi tu? Okay. Diana? Boleh respon Diana? Turun left. Okey. Okey, jadi cikgu minta study, buat latihan. Okey, lepas tu projek tolong jangan lupa hantar. Okey. Saya bagi sampai hari Rabu saja last. Hari Jumaat last. Okey, hantar projek sebab saya tak nak tak nak bertindih nanti dengan tugasan-tugasan yang lain. Siap hantar. Okey, Dayah kalau dah siap, Dayah dah buat habis kan? Dah buat habis? Cikgu tahu Dayah. Dah boleh hantar Dayah. Nak simpan buat apa lagi? Kalau nak simpan hantar kat cikgu, cikgu komen kamu nak memperbaiki lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa, okey, terima kasih. Study. Okey, jangan lalai lah. Cikgu minta tolong jangan lalai. Okey, dan kemudian satu lagi cikgu minta tolong, okey, kamu yang ada dalam kelas ni, okey, sampaikan ilmu kepada kawan-kawan kamu. Okey. Okey, kamu bantu pada kawan-kawan kamu yang tak hadir tu. Nurin nanti tolong Nurin kan, Nurin Alisa. Kirim salam kat Syahir Ramadan ni. Okey. Tahap apa yang dia buat ni kat sana pun cikgu pun tak tahu. Okey. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.